Tetap cekal menghadapi ketentuan ilahi. Itulah kekuatan yang dapat kami gambarkan untuk keluarga ini. Kesungguhan pasangan suami isteri ini bagi mengubah nasib hidup, biarpun dirundung malang, seharusnya dapat dijadikan iktibar buat semua. Kuantan Pahang. Nafisa Ibrahim berusia 38 tahun telah mendirikan rumah tangga bersama Ghazali Abdullah 41 tahun dan mereka mempunyai 4 cahaya mata di bawah tanggungan mereka. Kehidupan mula menjadi lebih sukar apabila anak bongsu, Muhammad Syafiee 2 tahun, mengalami sindrom Down sejak lahir. Berat dugaan mereka, namun tetap redha dengan ketetapan ini. Biasanya kalau dosen ni banyak jenis, banyaklah macam yang jenis lembik tu, macam tak boleh cakap macam tu kan. Tapi saya tengok anak saya, alhamdulillah lah, tak ada lah macam tu. Saya bersyukurlah apa yang dia dah dapat pada saya dapat jaga anak istimewa ni. Hidup dalam keadaan sumber keuangan yang tidak menentu dan ditambah pula dengan keadaan anak OKU sememangnya mencabar. Ada masanya, anak kecil yang tidak mengerti apa-apa ini turut sama merasai tempias kepayahan ibu bapanya. Dia sepatutnya susu tepung. Tapi kalau dah tak ada susu tepung, terpaksalah kena bagi susu teh tambah tapi taklah buat manis sangat, buat awal-awal manis Dia, kalau macam abang keluar dia cari barang-barang besi benda, dia belilah sekotak susu tu untuklah 2-3 hari. Ibu bapa mana yang sanggup melihat anak mereka hidup dalam kelaparan? Selagi masih ada kudrat dan daya, pasangan Ghazali dan Nafisa ini akan membuat apa sahaja demi kelangsungan hidup. Kalau tak ada duit, terpaksalah kena beli juga susu teh. Kalau ada tak sampai RM10 kalau ada RM2-3 terpaksa kena beli. Kadang-kadang sampai saya berhutang dengan kedai. Tapi alhamdulillah toke tu bagi. Dia bagi juga lah susu, punya susu, hutang susu Dia pun faham saya yang susah. Sebagai ketua keluarga, Ghazali cuba sedaya upayanya untuk mencari nafkah buat keluarga. Ghazali masih lagi mampu bekerja. Dia tidak mahu terus bergantung harap kepada orang lain. Namun siapa sangka, di tempat seperti inilah ada rezeki yang menanti buat keluarga Ghazali di rumah. Masa saya jadi jatuh sakit ni sebab tu saya tak boleh nak kerja berat je tu. Saya terpaksa kerja ni, kutip besi, kutip plastik sikit. Saya biasa pergi dekat tempat orang buang sampah lah. Dalam tempat orang buang sampah kadang-kadang saya pergi masa pagi saya keluar sekali. Lepas tu tengah hari, lepas tu malam. Sudah menjadi rutin hariannya untuk mencari rezeki di dalam timbunan sampah sarap. Ghazali sudah lali dengan keadaan jijik serta bau yang busuk di sini. Dia tidak merasa hina. Sampah buat sesetengah orang, tapi inilah harta bagi insan sepertinya. Saya cari sampah ni sebenarnya memanglah kalau ikutnya memang busuk benda tu, tapi saya pun tak kisah mana kan. Dia nak cari duit. Memang saya buat memang kerana keluarga saya lah, anak saya. Nafisa sedar tanggungjawab suaminya cukup berat. Dia cuba membantu semampunya. Tambahan pula, dengan kesihatan suami yang tidak menentu, dia terpaksa akur. Ghazali menghidap penyakit sawan sejak usia remaja. Dia masih mendapatkan rawatan di hospital dan terpaksa bergantung kepada ubat supaya keadaan tidak bertambah teruk. tumbang tu, lepas tu dia berbuih mulut, dia tarik, lepas tu dia kancing gigi. Waktu tegang bertangan, dia
macam gigilah kerak tarik. Kalau dia terlampau teruk, saya bawa lah pergi panggil ambulans, terpaksa panggil ambulans lah. Kalau terlampau teruk sangat. Kalau dia tak apa teruk tu, saya bawa dia lagi klinik. Menggalas tanggungjawab sebagai isteri dan ibu yang perlu menjaga keluarga sakit cukup berat buat Nafisah. Tambahan pula, Nafisah sendiri mempunyai kondisi penyakit yang berbahaya. Dia menghidap penyakit jantung yang memerlukan pembedahan. Saya dapat rawatan di Hospital Tengku Abdul Hafzai dekat klinik kardio. Ubat, saya makan ubat jantung dengan darah tinggi. Maknanya ubat tu saya boleh kawal lah sakit. Maknanya tak adalah sakit macam bila tak makan ubat ni jadi cepat penat, lepas tu lenguh. Lepas tu cepat macam nak jadi lelah gitulah kan. Doktor sarankan saya kena tukar hinjab lah. Hinjab saya dah memang dah teruk dah. Lepas tu doktor cakap tak boleh nak buat apa dah. Maknanya kena tukarlah hinjab tu. Di sekolah inilah seorang lagi anak Nafisah belajar. Said Azif Ikram, 11 tahun, merupakan pelajar di kelas pendidikan khas kerana mempunyai masalah dalam pembelajaran. Dia semakin baiklah dari segi sosialisasinya, dia bersama rakan-rakan dalam kelas dan boleh bergaul dengan baik. Dari segi tugasan yang diberikan oleh guru, dia dapat siapkan dalam tempoh masa yang diberikan. Dia boleh terlibat dengan baiklah dalam aktiviti luar belajar seperti co-curriculum. Saya kalau boleh harap sangatlah anak saya lebih pandai pada saya lah. Lepas tu kalau macam tak boleh tak maulah jadi macam saya kan. Kalau saya susah, kadang-kadang dia buat nak susah macam saya. Kalau boleh biarlah dia tu pandai lah. Jika dilihat, Azif tampak normal seperti insan lain. Dia masih boleh menerima arahan guru dengan baik. Pihak sekolah dan tenaga pengajar cukup memahami keadaan yang menimpa keluarga Azif ini. Dia memang layak menerima elang murid khas sebanyak RM150 sebulan. Murid ini juga mendapat bantuan awal persekolahan sebanyak RM100, bantuan hari raya, bantuan pakaian persekolahan, bantuan zakat untuk golongan asnaf. Jadi murid ini memang tidak ketinggalan dari segi menerima bantuan-bantuan yang dia layak terima. Nafisah tidak mahu bergantung harap dengan orang lain. Selagi dia dan suami mampu, mereka cuba yang terbaik untuk mencari nafkah buat anak-anak. Sungguh pun berdepan cabaran besar, Nafisah bersyukur dikelilingi masyarakat yang cukup prihatin memahami situasi yang menimpa keluarganya. Saya dah kenal lama dah sejak dia duduk kat sini. Bantu dia tu sebab dia susah lah tengok dia tu susah. Kesian anak dia. Bantulah sikit-sikit makanan kan yang ada lebih-lebih tu ataupun kadang-kadang saya beli, saya bagi kat dia. Sedekah kira kan. Jiran-jiran tahu dia ni susah. Kami pakak-pakak bantulah dia mana yang boleh kami bantu kan. Kita ni hidup berjiran mestilah tolong-menolong. Tolong sebersikit kat dia tu kesian kan. Jika ada barangan terpakai, Ghazali akan menjualnya di kedai besi buruk. Setiap sen yang diperolehi, sedikit sebanyak dapat menampung keperluan rumah yang tidak mencukupi. Saya jual kadang-kadang ada yang dapat lebih sikit, kadang-kadang ada yang kurang sikit. Kadang-kadang biasanya sehari kadang-kadang saya keluar tu dapat dalam RM25, kadang-kadang RM30 pun ada, RM40 pun ada kadang-kadang dapat. Tengok keadaan lah, tengok keadaan. Kalau macam saya pergi awal sikit dari mana tengok dapat lah lebih sikit.
Kalau saya pergi lewat tak dapat lah sebab ada juga orang lain duk cari. Keadaan memaksa Ghazali untuk bekerja, sungguh pun dengan keadaan kesihatan yang tidak menentu. Sikit atau banyak hasil yang diperolehi, Ghazali hanya mengharapkan ada rezeki hariannya. Cari juga orang macam mana pun. Macam susu anak pun dia macam mana pun dia cari juga. Kalau macam ada barang-barang yang terpakai tu, dia jual lah. Dengan duit tu dia akan belilah susu anak, orang pamper anak. Nak tunggu duit JKM pun lambat . Sementara tu dia cari dulu duit lain. Penat tu memang penat tapi tak kisah mana lah kata nak cari duit masa untuk anak. Kalau kita tak cari, siapa nak cari kan? Rumah sewa inilah menjadi saksi kepada segala suka duka yang dilalui Ghazali dan Nafisah sejak 4 tahun lalu. Akibat terdesak, Ghazali perlu membahagikan masa antara kerja dan menjaga anak di rumah. Tandas pun tak ada. Nak mandi pun susah lah. Untuk anak sekolah kadang-kadang tak ada air. Air pun kadang-kadang kita minta dengan orang jiran rumah saya tu. Dia bagilah saya sikit air kadang-kadang untuk mandi anak sekolah kan. Kalau ikut nak sambung air mana tak mampu lagi kan. Mana buat setakat ni saya pun ingat sabar dulu lah. Biarpun bayaran sewa rumah dikurangkan atas ihsan pemilik rumah dan mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM400 sebulan, ini masih belum mencukupi untuk menampung pendapatan bulanan mereka. Dia kerja malam, saya jaga anak. Macam saya kerja siang, dia jaga anak, gitulah. Kerja, terpaksa kena kerja lah. Kadang-kadang kalau tak kerja kan, macam mana nak bagi anak makan. Nanti kita pun sakit lagi kan. Itulah, kerja pun bukannya mahal sangat gaji. Nafisah cuba mencari ruang pekerjaan yang boleh dilakukannya untuk mencari pendapatan sampingan bagi membantu suaminya. Sejak beberapa bulan lalu, Nafisah mengambil upah bekerja di kedai makan sedikit jauh dari kawasan penempatannya. Sementara suaminya Ghazali di rumah menjaga anak, Nafisah cekalkan diri dengan rutin harian demi menambah pendapatan keluarga. Dia mari jumpa saya. Dia mari, dia kata dia nak minta kerja. Saya tengok dia tu pun sikit lah. Dia pun nampak susah sikit. Saya pun ambil dia. Ambil kerja dia. Dan pun dia kerja molek lah ni. Kita faham dia orang susah. Jadi kadang-kadang dia tak boleh mari, anak sakit. Muka dia, anak dia cacat 2 orang. Suami dia pun tak apa sihat. Nafisah gigih mahu menyara kehidupan keluarganya. Biarpun tidak seberapa, itulah rezeki untuk digunakan sehari demi sehari. Nafisah harus kuat dan tabah demi keluarganya. Toki tahu. Dia tahulah macam saya ni susah. Dia macam dia faham lah kan. Kalau tu kalau saya tak pergi, saya telefon lah dia kata motor rosak ke apa ke. Dia tahulah. Pasal kita tahu keadaan dia. Keadaan dia susah. Pasal dia di rumah pun suami dia pun tak sihat. Jadi kita benar, kita longgar dia. Dia minta balik, saya benar balik. Pasal saya tengok dia keadaan macam tu lah. Sekuat ni sebab suami saya lah dengan anak-anak. Kalau tak ada suami saya dengan anak-anak, tak tahu sejadi macam mana. Setiap yang terjadi pasti ada hikmahnya. Cabaran kehidupan bagi setiap insan adalah berbeza, membuatkan mereka lebih tabah mendepani setiap ketentuannya. Kepayahan hidup keluarga Nafisah mendapat perhatian Wakil Syarikat Faizah Sendirian Berhad dari Cawangan Pantai Timur untuk turun menghulurkan sumbangan.
Kisah kehidupan keluarga ini yang terpaksa mencari nafkah serta menguruskan anak-anak dan ditambah pula situasi kesihatan suami isteri yang kurang baik memberikan kesan kepada pihak Faiza. Sumbangan berupa produk dan wang tunai disampaikan bagi meringankan beban keluarga Ghazali dan Nafisah. Kepayahan dan dugaan keluarga ini merupakan ujian Allah untuk menjadikan mereka lebih cekal mengharungi setiap aturannya. Kehidupan yang dikecapi Nafisah dan Ghazali sekarang jauh lebih baik jika dibandingkan beberapa tahun dahulu. Dengan penuh sabar, mereka sekeluarga menempuhi cabaran ini bersama. Tak cukup nasi, saya masaklah nasi buat bubur ke, makan dengan telur. Kalau tak ada lauk pun, makan dengan budu je. Baru lagi lah, kira masa mula-mula saya tak dapat bantuan dia. Tak ada lah, selalulah makan dia macam tu. Ni kira dah ada bantuan ni, alhamdulillah lah. Kira dapatlah saya bantu anak-anak. Belilah benda yang patut kan. Ghazali dan Nafisah tidak berputus asa dengan masalah keuangan yang dihadapi. Mereka terus berusaha. Tidak mahu membebankan suaminya, Nafisah turut sama membantu biarpun terpaksa berbahagi dengan tugasan rumah. Nafisah seorang wanita yang cekal. Ghazali bersyukur mempunyai isteri yang memahami kepayahan yang menimpa mereka sekeluarga. Isteri saya sekarang, dia pun memang banyak bersabar lah kan. Banyak dia faham saya macam mana keadaan saya. Susah macam mana dia pun tak kisah mana. Ada banyak tu, ada kalau ada sikit makan sikit. Kalau ada lebih saya beli lebih untuk dia, untuk anak-anak kan. Keluarga ini mendapat perhatian dan kunjungan daripada Badan Sukarelawan atau NGO yang turut sama bertanggungjawab untuk membantu keluarga Nafisah. Kehadiran mereka banyak membantu menampung bebanan yang dihadapi keluarga ini. Dengan bantuan ini dapat meringankanlah beban mereka dan kita dipahamkan keluarga ini mempunyai masalah kesihatan yang kronik. Kita cuba membantulah setakat mana yang kita mampu. Kita ada berbagai program yang kita telah atur, utamanya seperti back to school yang telah kita buat pada setiap tahun kita buat, dan kita jangka keluarga ini akan berada dalam senarai kita lah untuk menerima seterusnya. Dan juga kita ada untuk bantuan asnah ketika menyambut hari raya Lebaran. Keluarga ini memang amat memerlukan sumbangan daripada luar. Dari apa yang kita lihat memang cukup menjadikan sekali lah. Ghazali punya kemahiran. Barangan terpakai yang masih elok akan dibawa pulang untuk diperbaiki. Hasil jualan ini setidaknya dapat digunakan untuk perbelanjaan harian mereka. Inilah kelebihan yang diperolehi oleh Ghazali sewaktu bekerja dahulu. Tak belajar mana-mana kok. Saya percaya mana atas saya sendiri, fikiran saya. Kadang-kadang saya tak ada duit kan. Saya baik kipas tu jual dah. Tapi boleh hidup lah saya fikir. Kemahiran Ghazali yang dipelajari melalui pengalaman sememangnya luar biasa. Namun, dia akur dengan kemampuannya. Kalau boleh saya memang, kalau ada duit saya nak buka kedai sendiri kan. Sebab saya pun lagi pun saya pandai di pay benda ni, saya boleh buat. Benda yang saya boleh buat, saya banyak lagi saya boleh buat. Tapi sebab saya susah nak buat macam mana, tak ada duit nak buat. Sebuah kisah tentang pengorbanan ibu dan ayah yang sanggup melakukan apa sahaja demi anak-anak. Bahawa hidup serba kekurangan bukan penghalang untuk mengubah masa depan keluarga. Marilah bersama terus hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak seribu.
Setiap langkah perjalanan